Jangan bagi kita Bagi poin-poin, bagi poin-poin aja. Okay. Haji-haji pun kita baca terjemahan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Saudara, para penonton dan mati sekalian, hari ini hari yang ke-10 Ramadan kita. Alhamdulillah, tuan-tuan sihat, saya sihat dan semua anak-anak kita sihat, anak isteri kita sihat, dan diharapkan semua anggota masyarakat, umat seluruhnya berada dalam keadaan kesihatan yang sebaik-baiknya. Hari yang ke-10 tuan-tuan, kita sudah mengakhirkan petang ini 10 hari yang pertama ataupun 1/3 yang pertama. Inilah tuan-tuan awalhu rahmah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kerahmatan. Bukan rahmat itu berhenti tuan-tuan, tapi konsentrasi kepada rahmat itu akan ditinggalkan hanya beberapa jam daripada sekarang. Kita pergi pada pasal yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Pasal yang kedua ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal yang ketiga, 10 hari yang ketiga ialah wa khirku antukum minan nar. Kita akan dikecualikan daripada seksa kubur Allah Subhanahu, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah bersama-sama dengan saya pada petang ini tetamu kita yang lain pula tuan-tuan. Setiap petang untuk pengetahuan tuan-tuan para penonton, sejak 18 hari bulan dah masuk dekat 50 hari dah tuan-tuan, tak berhenti-berhenti kita bersyarat. Tak pernah satu hari pun kita berhenti. Satu hari 5 kali menjelang Ramadan ini menjadi 4 kali. Pasal ada 1, 2 tu kita cramkan dia menjadi 1 saja. 5 kali, 4 kali tuan-tuan daripada pukul 7 pagi tadi, setengah jam yang dikatakan sebagai sentuhan subuh. Kemudian tu pukul 2 tadi, dalam setengah jam kita katakan tausiah zuhur. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan ialah hashtag salam husnul khatimah 1. Hashtag salam husnul khatimah 1. Dan malam ini pukul 10 sampai pukul 11 malam insya-Allah hashtag salam husnul khatimah 2. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah bersama saya, sahabat-sahabat saya tu. Ini semua sahabat-sahabat saya. Yang pertama yang berbahagia sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syekh Ismail Hashim. Saya dah kenal beliau dekat-dekat 30 tahun yang lalu tuan-tuan. Mungkin lebih daripada 30 tahun. Alhamdulillah, nampaknya masih segar bugar lagi. Songkok daripada yang saya kenal dulu 4 inci, sekarang dah 8 inci songkok dia tuan-tuan. Nampak songkok yang meningkat. Saya harap orangnya meningkat, kemajuannya meningkat, iman meningkat. Bukan songkok saja meningkat tuan-tuan. InsyaAllah. Tapi nampak gaya teman-teman saya ni, masya-Allah, hebat teman saya ni. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita ada Ustaz Haji Nasar. Ustaz Haji Nasar, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sekarang ni berada di Terengganu bersama dengan keluarganya. Isterinya seorang pakar ekonomi berkelulusan PhD dalam economics, yang specializationnya dalam water management, water resources tuan-tuan dan puan ya. Dan inilah suaminya, seorang profesional, seorang ahli korporat, dan seorang yang banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama, menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita nak bincang ialah melembutkan hati ataupun melunakkan hati. Melunakkan hati tuan-tuan. Hati saya ni keras. Hati mereka yang depan saya ni mungkin lebih lembut daripada saya. Saya ni hati yang keras. Sebab itu saya nak dengar betul-betul mereka punya hujah-hujah pada petang ini. Saya nak mulakan tuan-tuan dan puan insya-Allah dengan Tuan Syekh Ismail Hashim untuk memulakan dalam masa 3-4 minit sebagai pengenalan. Daripada pengenalan itu kita nak buatkan mukadimah. Daripada mukadimah itulah kita akan jalankan perbincangan ini sampai sekitar pukul 6.30, 6 suku pada petang ini insya-Allah. Sila Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasab. Alhamdulillah, sama sekali. Alhamdulillah. Sekarang ini kita bersiaran bersama-sama bagi membicarakan satu topik yang cukup penting. Walaupun kita rasa perkara ini sering diperbahaskan
dikatakan di mata-mata, tapi persoalan hati merupakan satu persoalan yang paling penting yang akan mengakibatkan akan lahirnya berbagai kesan dalam kehidupan kita. Saya ingin membawa kepada satu kata-kata daripada, kalau tak silap saya, Imam Ghazali kata, kalau kita tidak menjaga, maka kita tidak akan menjaga nafsu. Kalau anda tidak menjaga mata, anda tak akan menjaga nafsu. Kalau siapa tak menjaga nafsu, dia tak menjaga hati. Kalau siapa tak menjaga hatinya, dia tak menjaga lidahnya. Siapa tak menjaga lidahnya, dia tidak menjaga akan akhlaknya. Siapa tak menjaga akhlaknya, dia tidak akan menjaga agamanya. Siapa tak menjaga agamanya, maka neraka. Jadi begitulah kesannya. Kesannya kepada hati manusia. Kesan hati pergi kepada lidah. Kesan kepada hati pergi kepada lidah. Pergi kepada agama. Sebab kalau orang semua bicarakan benda-benda yang buruk, yang kotor, sebenarnya datang dari hati. Maksi segala kebaikan, segala kejahatan. Sebab itu, kalau hati kita menjadi tempat bersarangnya segala macam-macam penyakit yang menjadi tempat rebutan kepada makhluk, kepada syaitan jin, kepada para malaikat juga, nak merebut hati. Siapa dapat hati, dia dapat segala-galanya. Hati sebagai raja. Maka sebab itulah kita kena melihat kepada persoalan hati, kerana dalam hati ini boleh menjangkit bermacam-macam perkara. Kita pernah membicarakan soal hati yang sakit, kita cakap hati yang gelap, kita cakap hati yang berkarat, kita boleh juga membicarakan hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang sakit. Semua kita hati. Setiap satunya ada kesan. Dan hari ini kita cakap hati yang keras. Bagaimana kita nak melunakkan hati, melembutkan hati. Pernah membicarakan satu ketika, seorang ketika mana diceritakan Nabi sedang menyampaikan satu tausiah dalam masjid. Tiba-tiba menyampaikan tentang persoalan mati, persoalan akhirat. Semua sahabat-sahabat menangis. Semua menangis. Dalam ramai-ramai menangis, ada seorang yang tak boleh menangis. Bila dia tak boleh menangis, dia datang bertemu dengan Nabi ke depan. Dia bertanya, apa sebab dia tak menangis? Dia tanya Nabi, kenapa aku tak boleh menangis? Cerita bab mati, cerita bab akhirat. Nabi urut dada dia. Kelak kamu wahai musuh Allah. Jadi tepuk dada dia. Kelak kamu wahai musuh Allah. Dia terkejut. Macam ada musuh Allah di dadanya. Kemudian Nabi kata apa? Keringnya air mata disebab kerasnya. Air mata kering. Tak boleh nak mengalir air mata. Sebab hati keras. Kerasnya hati disebab banyaknya dosa. Keras hati kerana banyak dosa. Banyaknya dosa disebabkan kita mati. Lupa kepada mati. Lupa mati disebab panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan disebab oleh hubbud dunya. Cintakan dunia. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Cinta dunia sekepala segala kejahatan. Bila cinta dunia, panjang angan-angan. Lepas panjang angan-angan, kita lupa mati. Bila lupa mati, banyak buat dosa. Lepas lupa mati, banyak buat dosa. Lepas banyak buat dosa, maka hati menjadi keras. Bila hati keras, air mata menjadi kering. Sukar untuk kita nak menangis. Bila kita tak menangis, macam mana kita lembut hati? Kita kena bagi orang menangis, baru hati menjadi lembut. Kalau hati keras, susah untuk mengalir air mata. Ceritalah apapun. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau serah bagi nasihat, tak pakai Datuk. Tak makan, tak masuk Datuk. Qatamullah ala qulubihim. Allah telah mencerikan hati mereka. Tak masuk kepala tu. Jadi hari ini kita nak lembutkan. Kita tengok, taruh sabun tak ada kesan. Kita taruh soplan pun tak lembut. Taruh dengan kelorok lagi. Sentalah macam. Asalkan kita bercara nak lembutkan hati, dari situ akan keluarlah berbagai-bagai benda yang baik insya-Allah dalam hidup kita. Ini Datuk permulaannya. Terima kasih. Apa ni tuan apa ni Ustaz punya tadi dia punya suara tu macam melambung-lambung kan. Saya tak tahulah, takut para penonton tak berapa jelas, tapi saya sendiri tadi jelas boleh tangkap tapi tidak sharp suara tu. Kita tengok sikit macam mana. Ada soal teknikal dia kat situ agaknya. Tapi apa pun kita nampak, saya tahu dan saya boleh ikuti, tapi takut para penonton yang ribuan yang sedang menonton sekarang ni mungkin tidak ada berapa jelas dekat tu. Tapi tak apa.
Kita tengok macam mana soal teknikal tu, minta anak-anak ke bantu dan sebagainya. Okey, saya pergi kepada Al-Fadhil Tuan Haji Nasar, Ustaz Haji Nasar kan ya. Ustaz, tadi disebutkan tentang semuanya daripada hati. Semuanya kalau ikut share tadi daripada hati. Mata kepada hati, telinga kepada hati, gerakan kepada hati, fikiran kepada hati. Dan hati ini tuan-tuan dan puan insya-Allah telah diulas tadi, hati kita manusia macam biasa ni. Apa dia? Dia cinta kepada kering air mata. Pasal hati ni menyebabkan air mata kering, tak boleh keluar air mata. Satu hari Nabi Muhammad SAW bagi tahu para sahabat. Dia kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, kalau kau tahu apa yang ada dalam kepala aku, kalau kau tahu apa yang ada dalam hati aku, nescaya engkau akan mengakhirkan hidup engkau ini. Engkau banyak menangis, engkau sikit ketawa. Banyak menangis, sikit ketawa. Maknanya, nak lembutkan hati, bukan senang nak menangis. Menangis elok-elok mudah. Dia orang kata dia punya crocodile tears, air mata buaya itu mudah, tetapi nak melahirkan air mata daripada jiwa, daripada perasaan, daripada nurani, daripada down deep inside our heart ini, agaknya bukan semudah itu. Saya nak kalau boleh yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Haji Nasar mengulas sikit tentang hati ini. Hati apa yang dikatakan oleh hadis. Kalau kamu ada sekentul darah, kalau bukan sekentul darah itu sekentul daging. Kalau daging itu baik, baiklah dia. Kalau misalnya sekentul daging itu buruk, maka buruklah jasadnya, buruklah semuanya. Macam mana dengan kedudukan hati yang sedemikian? Sila. Ya, terima kasih banyak yang berbahagia Datuk Hasan Ali. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang audien di luar sana. Apa khabar? Selamat Ramadan yang ke-9 Jadi alhamdulillah 10 hari ni. Ini ke-10 hari ni. Ya. Dah ke-10 lah. Jadi berkenaan dengan hati ni, kita merujuk kepada ada satu perkataan yang Allah sebut qalbun mu'minin baitullah. Okey, qalbun mu'minin baitullah. Dalam jiwa kita, dalam badan kita ada satu enjin yang penting, iaitu hati. Jadi ada satu ayat daripada surah Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dia punya fakta, dalil dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allahu biqalbin salim. Jadi qalbin salim ni sebenarnya dalam hati ni dia macam satu enjin bagi sebuah kereta. Kita bayangkan dia sebuah enjin bagi sebuah kereta. Di dalam enjin tu dia ada minyak hitam. Jadi yang penting bila sebuah kereta tu enjinnya cantik, enjinnya bagus, kita jaga minyak hitam, maka semua sistem dalam kereta tu cantik, smooth perjalanan. Begitu juga hati kita. Hati ini adalah di segi fizikal dipanggil jantung. Detak, detup, dia pam darah. Tapi di segi nurani, Allah panggil dia hati. Hati ini dipanggil qalbun. Qalbun ini penerima cahaya, cahaya nur ilahi. Jadi bagaimana kita nak balik pada Allah Ta'ala tu dengan keadaan hati kita yang bercahaya, bersih, baik niatnya, suci hatinya, tertib akhlaknya. Elemen-elemen ini yang Allah Ta'ala pandang apabila kita manusia, insan. Balik kepada Allah, hablum minallah, hablum minannas. Jadi hati ini yang dipandang oleh Allah. Rasulullah dulu semasa di Gua Hira, dia berzikir. Allah, 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 Allah. Sehingga terpancar cahaya di dalam jiwanya menjadi wadah. Itulah hati. Jadi sebenarnya hari ini kalau kita lihat, kenapa manusia jadi kelang kabut, jadi fasyak wal munkar, jadi hubbud dunia, orang panggil wahan, cinta dunia. Ini sebab dia punya intention hati dia sudah tak betul setting. Saya nak bercakap tentang setting ni, sebenarnya dalam hati manusia ni ada jiwa. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita belajar hari ini tentang jiwa. Jiwa tu adalah nafsu. Nafsu tu ada 7 peringkat. Dalam bahasa Inggeris kita panggil internal desire. Dalam hati kita dipanggil kita ada desire, kemahuan. Kemahuan ni yang kita kena bendung. Dan kemahuan ini yang dipanggil nafsu. Insan ada nafsu. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Kita ada nafsu dan ada akal. Jadi how we can manage our desire? That's how to we control by the knowledge how to manage the 7 desire in our sight. So they call it qalbun. Dalam bahasa Arab dia panggil qalbun.
Dalam bahasa Inggeris dipanggil desire, dalam bahasa tasawuf dipanggil nafsu. Dan saya nak ingin bertangkan bagaimana kita nak men-settingkan jiwa manusia hari ini, tak kira yang muda, tak kira yang dewasa, tak kira yang tua, settingkan bagaimana nak conduct dia punya nafsu ni. Nafsu dunia dia, nafsu cinta dunia dia, nafsu nak harta benda, nafsu nak duit, nafsu nak macam-macam. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, dunia ini, maksud dia dunia adalah perhiasan belaka. Bagaimana Allah uji manusia dengan Allah bagi hati, bagi jiwa, dan Allah rangsangkan, dipanggil rangsang, kan, stimulatekan perhiasan dunia, dikeliling dengan perempuannya, dengan kereta mahalnya, dengan rumah cantiknya, bagai istana, dengan tarikan-tarikan berbagai, bagaimana kita nak manage benda ni. If we can manage all the desire dengan ilmu yang Rasulullah tunjuk kepada kita, itu dipanggil kita menang. Kita berjaya kembali pada Allah, dipanggil illa man atallahu biqalbin salim. Jadi dengan fakta ni Allah uji kita dengan dunia, Allah bagi kita akal, how we control, Allah bagi kita nafsu, how we manage. Ilmu tu penting. Jadi setting yang pertama yang saya nak beritahu, kita kena, kalau saya lah jadi bahagian pentadbiran negara ni, saya akan bagi khusus setting nafsu. Perosak kepada kejiwaan manusia ni adalah nafsu. Nafsu ni yang kalau boleh saya sebutkan ya tuan-tuan di sini, alhamdulillah, kita kena hantar orang kursus nafsu ni. Pengurusan nafsu, iaitu ada nafsu banyak, 7. Nafsu yang keempat, 1, 2, 3, 4 tu sampai lulus, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Okey, Allah Taala dah bagi satu barrier, bagi tanda aras, nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu pertama, kalau kita sila. Nafsu amarah. Ya tuan-tuan, how we can manage our desire, how we can manage our nafsu. Hati ni rosak sebab nafsu. Dan jika nafsu ni kita tak pandai kontrol, dia akan jadi nafsu amarah. Nafsu amarah, kemudian dia bagus sikit, dia jadi nafsu lawamah. Dia bagus sikit, dia jadi nafsu mulhamah. Dan yang keempat, dia lulus. Ni peringkat lulus tuan-tuan, nafsul mutmainnah. Cukuplah untuk kita di alam, di zaman sekarang ni kita lulus ujian-ujian Allah Ta'ala daripada rangsangan, penggodaan di sekeliling environment anak-anak kita dengan gadget ni. Tuan-tuan tengok. Gadget saja kita tak boleh kontrol anak cucu kita dengan gadget. Dia rangsang dengan sound system, dengan media, dengan grafik. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak urus hati ni? Pertama kita kena tahu urus ilmu nafsu. Nafsu tu kita urus supaya nafsu tu berjaya kembali kepada Allah, sehingga Allah kata yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man ata'allahu biqalbin salim, iaitu hati yang sejahtera. Hati boleh sejahtera dengan syarat manage the nafsu of hati. Itu sebagai introduction yang alhamdulillah. Okey. Introduction. Tuan-tuan, para penonton dan mata Islam, alhamdulillah nampaknya kedua-dua ahli panel ni telah memberikan introduction mengenai hati. Yang Tuan Syekh tadi kita dah dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Nasar menerangkan tentang banyak mengenai hati, desire dan nafsu. Macam mana nak kontrol nafsu? Kalau tengok dia kata macam haiwan ada badan, ada nafsu, ada jasad, ada nafsu. Manusia ada jasad, ada nafsu, ada akal, dan satu lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada manusia ni ada roh. Jasad, akal, roh. Sementara malaikat pun tak memiliki tiga-tiga itu. Tuan-tuan, jadi kita yang terbaik, sebab itulah kita diangkat menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Sekarang ni pertelingkahannya bukan antara jasad dengan akal, tidak. Pertelingkahannya ialah kita tuan-tuan. Kita punya akal ni dengan roh, akal dengan roh, jasad keinginan menyentuh akal dengan roh. Sebab itulah yang dikatakan tadi, we have got somehow to manage kita punya qalbun, kita punya hati itu. Okey, nak manage ni tuan-tuan dan puan, dia kena manage. Nak manage tadi disebutkan macam Pak Syekh menyebutkan. Tak perlulah kita nak pakai Breeze, tak perlulah kita nak pakai Clorox, tak perlu nak pakai apa. Bukan itu. Cara nak basuh hati, membersihkan hati Hasan Ali, yang hitam hati ni, macam mana saya nak putihkan hati? Hitam maknanya keras, putih maknanya lembut.
Jadi insya-Allah saya rasa Tuan Syekh tadi dah dibukakan dia punya jalan untuk mempersoalkannya. Bagaimana? Sekarang ni bagaimana? Bagaimana nak memutihkan hati? Bagaimana nak melembutkan hati? Bagaimana nak mengharumkan hati? Dan bagaimana nak meletakkan hati kepada satu status yang Allah terima kita sebagai hati yang daripada qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang aman, hati yang harmoni itu. Macam mana Tuan Syekh? Masya-Allah. Inilah, moga-moga kita dalam perbincangan ini kita dapat menemukan satu formula, bagaimana kita dapat memurnikan hati kita. Jadi kalau kita lihat kaedah, kita kembali kepada apa yang dibawa oleh agama, apa yang ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita gunakan kaedah 3 ta tadi. Kita kemukakan kaedah 3 ta untuk melunakkan hati, memutihkan hati. Tahap pertama, kita guna apa yang digunakan oleh Al-Sufi, iaitu takalli. Pertama, takalli. Kedua, tahalli. Ketiga, tajalli. InsyaAllah. Takalli Datuk, satu proses kita membuang segala nilai-nilai mazmur dalam diri. Sifat-sifat buruk ni jangan biar ada lama. Macam dalam satu kisah, dalam satu buku, seorang guru memberikan pada anak murid, hari pertamanya seorang pisang. Dia bagi seorang satu pisang yang elok, kuning, cantik. Semua makan, kena simpan satu pisang sampai hari terakhir. Kalau beberapa hari, dia panggil murid-murid semua, ada yang pisang dah tak ada dah. Lepas dia buang, pisang dah busuk. Pisang dah jadi hitam. Jadi dia tak mau simpan benda busuk. Cuba bayangkan, pisang ini laksana sifat yang buruk. Kalau sifat buruk adalah hati kita, kita mesti simpan tak buang, maka dia akan diam pisang ni. Pisang kamu buang. Tapi nanti sifat dendam, sifat merumah, sifat malas, sifat kedeku, sifat riak, sifat ujub, kita masih biarkan dia dalam hati kita sekian lama. Maka bagaimana kita dapat mengetahui ketenangan jiwa dalam diri kita kalau kita dapat buangkan, proses membuang nilai-nilai yang mazmum dalam diri kita. Keluarkan. Jangan kekalkan sifat itu. Dengan cara itu. Kita buangkan. Yang kedua, peringkat tahalli, kita isikan, hiaskan hati yang kosong tadi, sifat-sifat lawan tadi. Mahmudah, nilai-nilai murni, maksudnya nilai syukur, nilai sabar, nilai ridha, nilai qanaah. Jadi masukkan itu, ganti yang lama tadi. Kita tendang. Sebab itulah ada satu doa yang Nabi berikan pada satu orang. Nabi doakan, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Minta Tuhan kurniakan nafsu yang boleh memberikan ketenangan. Waktu minu bil qaid. Jadi nafsu yang beriman dan yakin dengan satu hari pertemuan dengan Tuhan. Satu hari aku nak berjumpa dengan Tuhan. Wasabr bi qada'i, dan ridha dengan ketetapan Tuhan. Hati yang ridha dengan ketetapan Tuhan. Dan hati yang bersyukur dengan pemberian Tuhan. Watakna bi ata'i, boleh qanaah dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Dapat jiwa dan hati macam itu, insya-Allah kita memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang lunak, yang akan mudah masuk segala hidayah Allah. Apa jua pun daripada nilai-nilai yang baik. Barulah peringkat ketiga, tajalli. Terjelmalah dalam kehidupan. Lahirlah insan-insan yang boleh berubah. Kita tengok bagaimana Umar Al-Khattab, seorang yang begitu keras hati, tapi dengan bimbingan Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dapat melunakkan hatinya menjadi insan yang begitu lunak hatinya, sehingga akan diceritakan umat ini dulu kalau kata orang bunuh orang, dia tengok darah tu tak takut, pancung kepala macam tu je. Tapi bila tengok orang sembelih ayam pun, dia tak sanggup nak melihat ayam disembelih. Walaupun satu ayam yang boleh sembelih, kerana hatinya telah menjadi lunak dengan pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran, selalu dimasukkan ayat-ayat Al-Quran, selalu berzikir, selalu menghayati pengajaran-pengajaran agama. Kalau mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah menjadi kebaikannya kepada dia, Allah kena dalam kata agama. Kita nak ubah dengan dulu tak pernah pergi belajar, tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid, mulalah pergi masjid, mulalah raja dengan ceramah, dengan tazkirah, hati kita akan menjadi lembut.
rajin membaca Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, cerita orang-orang yang baik, dia dapat tadabbur tentang golongan-golongan yang dustakkan agama dulu. Dengan bimbingan itu hati menjadi lunak. Lepas tu mari kita hayati satu kata-kata daripada Imam Abu Hasan Al-Basri. Dia kata, inna fasadal qulub bi sittati asya. Kerosakan hati disebabkan oleh 6 perkara. Hati boleh jadi rosak. Bukan cakap mati, bukan mati dia. Rosak. Kalau rosak pun macam mutu. Kereta tak boleh jalan. Rosak. Pasal apa? Pertamanya, yuzlibu nabi roja istaubah. Mereka sering melakukan dengannya bertobat. Ini hati dia tu. Dia tak puasa, dia nak takut dia buat dosa. Dia cakap, Allah boleh tobat. Allah Maha Pengampun. Dajjal belum turun lagi. Matahari tak ada belah barat lagi. Jadi dia terus melakukan dosa tanpa niat untuk bertobat. Kedua, ya ta'allamun wala ya'malun. Dia rajin belajar tapi dia tak pernah amal apa. Kadang-kadang belajar juga tapi tak pernah mengamalkan ilmu yang dia belajar. Ketiga, ya'malun wala yakhlusun. Dia beramal tapi tak pernah ikhlas. Tak ada dia nak menunjuk ke orang, nak tunjuk ke orang, dia mencari keredaan manusia daripada keredaan Allah. Kemudian wala yardawna bi qismatillah. Mereka tak pernah ridha dengan apa ketetapan Allah atur hidup ini, dia tak ridha. Berungut, mengadu, ngomel-ngomel, tak pernah puas dengan hidup ini. Mereka ini tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Lalu mengeluh-ngeluh dalam hidup. Kemudian wala yashkuruna bi ni'matillah. Tak boleh syukur nikmat Allah. Allah bagi nikmat macam-macam. Segala-gala dia miliki. Jiwa dia tak tenang. Ini yang katakan golongan yang walaupun segala luaran penuh tapi pasti tercipta tak tenang. Satu tak pernah dengar. Satu pernah kata apa? Batin tercipta di luar mana. Buat apa semua tak tenang. Orang duduk tidur dia tak tenang. Cari tu lebar pendek panah. Dia letak sampai tempat senang. Jadi jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang, maka jiwa kita tidak pernah rasa kedamaian. Pasal kita tak bersyukur apa yang ada. Kita pernah mencari lagi apa yang tak ada. Yang ada pun tidak disyukuri, tapi masih meminta benda yang tidak ada. Nak lagi benda yang lain. Kemudian akhir kali mereka tak memberi pengajaran atas kematian. Hantar orang meninggal pergi ke kubur. Wa yatqanuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka pergi tanam orang mati tapi balik tanpa memberi pengajaran tentang kematian. Sedangkan kematian itu adalah pengajaran. Yang boleh melunakkan hati adalah mengingati mati. Bila kita selalu pergi kubur, selalu melihat orang yang mati, hati menjadi lunak. Bila hati jadi lunak, kita dengar satu hari aku pun akan pergi juga. Maka hati menjadi lembut. Bagi anak-anak kita boleh bawa mereka setelah pergi ke kubur. Boleh cerita mereka, ni kau tahu tak ni? Ni yang duduk di bawah ni, orang-orang yang hebat-hebat ni, kerah-kerah hati semua. Tapi akhirnya mereka mati duduk di bawah seorang diri. Moga-moga anak kita yang nakal-nakal, orang kata yang ketegak-ketegak, orang kata akan menjadi lunak. Inilah kita kata dalam pembentukan jiwa-jiwa yang damai. InsyaAllah. Okey. Masya Allah. Tapi tak apa ni, maknanya Tuan Syekh setakat yang saya dengar, minta maaf lah, kita punya audio tak berapa cantik kan. Maknanya saya dapat tangkap, tapi saya dapat tangkap lah. Tapi para penonton yang ribuan yang ada ni, saya tak tahu dapat tangkap atau tak dapat tangkap. Tapi audio Tuan Syekh punya ni audio yang kita dengar tu tak berapa nak jelas. Video nampak okey tapi audio tidak berapa jelas. Mungkin minta respon daripada audien untuk tulis okey jelas. Kalau misalnya para penonton dapat bagi sikit respon jelas ke tak jelas. Tapi ialah daripada yang pertama tadi sampai yang kedua ni nampaknya tidak berapa jelas. Saya sendiri pun nampaknya menangkap gitulah apa yang dimaksudkan. Cantik sebenarnya. Bahasa Tuan Syekh ni dalam saya berforum dengan dia berpuluh-puluh tahun, antara bahasa rangkaian-rangkaian bahasanya yang antara yang tercantik lah yang pernah kita dengar. Tapi sayang oleh bahasa-bahasa yang cantik itu irama-iramanya, dia bahasa dia banyak dengan irama-irama ni. Dia banyak dia punya seloka gurindam dia banyak sebenarnya. Tapi tidak dapat dinikmati oleh kerana audio yang tidak sempurna pada petang. Minta maaf pada penonton dan mati sekalian. Tapi apa yang saya nak sebut ni, tadi diberikannya, tuan-tuan dan puan nak tahu sifat-sifat orang ni yang hati mati ni ada 6. Pertama saya nak ulang aja. Yang pertama tidak mahu bertaubat. Dosa buat tak mahu bertaubat. Yang kedua,
Yang kedua, ada ilmu tak nak amal. Ada ilmu tak nak amal. Cari ilmu tak nak amal. Jenuh dah pergi masjid. Tapi nak mengamalkan tak ada, tuan-tuan. Rokok terus rokok juga. Minum terus minum juga. Perempuan terus perempuan juga. Tak puasa terus tak puasa juga. Kemudian tuan-tuan, keridaan Allah. Keridaan manusia. Cari keridaan manusia, bukan cari keridaan Allah. Yang keempat, tuan-tuan, tak pernah redha. Apa yang Allah bagi ni tak ada rasa redha. Redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, tak bersyukur. Dan yang keenam, tidak beri, tuan-tuan dan puan, maknanya macam tak ada dapat pengajaran. Menanam orang mati tadi dia kata. Orang mati ni pengajaran sebenarnya. Mati ni pendidikan. Mati ni bagi ibrah kepada kita. Pengajaran kepada kita. Tapi dia boleh tanam orang mati. Dia balik, dia selamba, tuan-tuan. Maghrib dia tak salat lagi juga. Isyak dia tak salat juga. Padahal baru tadi asar dia tanam orang mati. Inilah menandakan tanda-tanda yang disebut oleh Tuan Syekh daripada daripada Imam Hasan Basri yang mengutip, yang mengatakan ada 6 tadi tentang tanda-tanda orang yang hatinya mati. Saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Nasar. Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan ada 4 tingkat tu. Kita nak pergi pada ekstrimnya. Yang pertama ialah amarah. Yang akhir, yang ujung sebelah kanan tu ialah mutmainnah. Amarah, sifat-sifat yang dicela. Mutmainnah, sifat-sifat yang terpuji, yang kita kendaki. Tuan-tuan tak, saya tak. Anak tuan-tuan tak, anak saya tak. Isteri tuan-tuan, suami tuan-tuan tak. InsyaAllah saya pun tak. Tuan-tuan dan puan, macam mana caranya kita nak tahu di mana kita sekarang? Saya lah misalnya. Di mana saya sekarang? Sama ada saya di amarah, ataupun saya di lawamah, ataupun saya sudah hampir sangat hanya beberapa hasta saja kepada lawamah. Saya punya cita-cita, setakat ilmu yang ada kepada saya nak mati dalam lawamah. Mana nak tahu saya di mana saya sekarang ni? Sebab kalau saya tahu saya masih lagi amarah, Ramadan inilah Ustaz. Ramadan inilah. Ramadan di mana ada COVID-19, betul. Ramadan ada PKP ni, saya mesti ambil seluruh kesempatannya, seluruh masanya untuk membaiki supaya saya tidak tinggal dalam peringkat amarah itu. Macam mana Ustaz? Sila. Jadi Alhamdulillah, terima kasih, bagus. Memang cantiklah soalan tadi tu. Apa isu yang kita nak sebut sedang, bagaimana kita nak membina ke peningkatan nafsu kita. How we can manage our desire. Bahasa Inggeris, term in English. Term in Arab, husnul khotimah. Puncak kepada kejayaan manusia yang Allah sebut tadi, ila man atallahu biqalbin salim tadi, yang bagaimana Datuk Dr. Ahsan Ali mengadakan Husnul Khotimah Foundation. Jadi sebenarnya puncak kepada kejayaan manusia adalah nafsul mutmainah, dan puncak atas lagi yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah ni nabi-nabi. Jadi 7 benda yang Allah sebut, Allah buat dalam dunia ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala buat 7 petala langit, bumi, lautan. Allah Ta'ala buat juga tawaf tu 7 kali. Safa Marwah 7 kali. Allah bina dalam hati kita pun 7 nafsu. Dia panggil 7 gunung nafsu. Ada satu buku yang kita boleh beli di pasaran. Dia panggil 7 gunung nafsu. Bagaimana kita nak tembus, nak melepasi godaan-godaan. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah, Allah sebut manusia ini ada satu ayat yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat ancaman. Bagi siapa yang gagal mengurus nafsunya, itu dipanggil dia gagal ataupun dia tidak dapat hidayah. Allah sebut dalam Quran, saya baca sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Okey, ayat surah Al-Baqarah ni kalau kita faham, dia satu amaran disaster untuk orang yang tidak dapat kontrol nafsu amarah, peningkatan rohani dia, sehingga Allah ancam dia. Allah tutup patri hati mereka. Kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup pendengaran samak dia. Wa ala absarihim. Allah tutup penglihatan mereka. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah maksud dia adalah fikir-fikir tentang penyucian diri. Fikir tafakur tentang pendekatan diri kita kepada Allah. Taubat. Taubatan nasuha.
iaitu risyawah. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang azim. Azim ni maksudnya dia pure azab lah. Dahsyat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala telah beri satu ayat yang patutnya kita kena fikir. Kalau kita tidak berfikir, bagaimana kita boleh menyusun atau mengawal nafsu kita di bulan Ramadan ni. Sebab tu Tuhan ni, Maha Pengasih Penyayang ya Allah ni, ya, Datuk Hasan dan Ustaz Ismail, Allah Ta'ala jadikan kita ada nafsu. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ada bulan. Itu baiknya Allah. Ada bulan Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal. Bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita sesuai dengan nafsu, sesuai dengan bulan. Sebenarnya bulan untuk bergembira bulan Syawal. Okey, setelah kita susun nafsu kita, manage our desire tadi, amarah tadi pada bulan Ramadan, 30 hari. Dengan 3 fasa, 10 hari fasa, 20 hari fasa dan hari ke-30 hari fasa. 3 peringkat. Bagaimana Tuhan telah manage benda ni? Sebab tu kita kena ada satu institut pengurusan nafsu. Pengurusan desire ni. Bukan integrity. Integrity tu one of the nafsu. Dia panggil pengurusan integrity tu one of the nafsu. How we can manage the nafsu first. Jadi Allah Ta'ala telah ajar kita peringkat-peringkat puasa. Puasa yang pertama, puasa yang peringkat yang kedua, puasa yang peringkat ketiga. Sebenarnya Allah nak mendidik nafsu kita lah ni. Dan kita kena azam sungguh-sungguh bahawa nafsu kita ini kalau kita gagal urus, kita macam urus negara lah, urus rumah tangga. Kita gagal urus, disaster. Keluarga kita. Haru biru rumah tangga. Kalau kita gagal urus rumah tangga, kalau bagi seorang pemimpin, dia kena urus rumah tangga. Dia kena urus negara. Macam Datuk pernah jadi esko kan. Macam mana nak urus manusia ni sebagai esko negeri kan. Jadi bagaimana? Ini semua ada kaitan dengan psikologi. Bahasa Inggeris dipanggil term of psychology. Dari segi Arab dia panggil nafsu. Jadi Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, Allah Taala dah cerita tentang disaster ataupun ancaman tadi, surah Al-Baqarah. Sekarang Allah Taala surah Al-Fajr pula. Allah pujuk kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainah. Jadi Datuk pernah tanya saya tadi tentang nafsul mutmainah. Sebenarnya untuk mendapat nafsul mutmainah ni saya bagi satu tips. Tips yang seorang maha guru ajar. Guru ajar pada saya. Guru ni orang yang hampir dengan Allah. Dan dia ajar satu formula senang je. Amalkan. Ni kod dia alif lam mim. Alif lam mim. Alif tu ya Allah. Semua hadirin penonton boleh salin ilmu ni. Ya Allah tu 1000 kali. How we can get the nafsul mutmainah? Pertama dicuci dengan satu klorok ataupun satu pencuci yang hebat daripada Allah Taala, iaitu zikir. Zikir adalah alat pencuci hati kita. Zikir saja. Jadi bulan Ramadan ni kalau kita nak, andai kata kita nak ingin taubatan nasuha, kita nak mengubah nafsu kita, kita kena amalkan Allah, ya Allah 1000 kali sehari, insya-Allah. Kedua, lam tu latif, lembut. Ya Latif, ya Latif. Kita kena sebut ni macam kita dia panggil berkomunikasi dengan Allah. Allah tu di depan kita. Allah tu ada sentiasa. Allah Taala sebut dalam Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tu tidak tidur, tidak penat mengurus kita. Bukan kita saja, semut, virus, CO19, itu pun Allah urus. Binatang, jin, syaitan, malaikat. Bukan alam ni saja. Ada berpuluh-puluh galaksi dalam alam ni. Kita pun tak tahu. Tetapi Allah sebut, aku urus semua ni. Tugas engkau, zikir pada aku. Jadi adalah satu cara, saya pergi terus straight the point. Cara untuk kita mencuci supaya nafsu kita, Allah yang bentuk. Jangan kita fikir kita boleh membentuk nafsu kita. Tak boleh, no. Allah is only can manage. Bagaimana Allah membentuk nabi-nabi, Allah punya programming. Allah yang set up. Kita punya tugas minta dengan Allah, iaitu baca zikir, ya Allah,
Ya Allah. Kemudian Ya Latif. Lam tadi, alif lam mim. Yang ketiga mim. Ya Malik. Ya Malik. Kalau tak boleh 1000 tuan, 50 pun okeylah. Okeylah 50. Tapi musim PKP duduk rumah saya saja ni kan takkan tidur je. Jadi eloklah kita tidur sambil pegang tasbih. Mula duduk kan. Alangat lengah. Baring kejap. Baring ya Latif. Kemudian tukar enjin ya Malik, tertidur. Mati dalam iman tuan-tuan. Sebab kita ada niat untuk nafsul mutmainah tadi. Jadi tuan-tuan, formula dia mudah je. Kita siram air yang lembut daripada Allah Ta'ala. Ni dia bagi air. Air itu adalah zikir. Zikir itu Ya Allah. Ya Allah. Mendayu-dayu. Tuhan sangat suka kita mendayu-dayu. Bukan fast, tapi quality. Not quantity, but the quality. Even 7 is okay. 7. Ya Allah. Quality. Feeling. From your deep feeling heart. From your heart feeling. Deep. Dasar hati tu. Qalbun tu. Ya Allah. Sambil tafakur. Sebab tu saya selalu pergi ke pantai. Saya duduk kat pantai, saya memang feeling dengan Allah lah. Ya Allah. Tengok air. Dia unsur air. Jadi lam tadi Ya Latif. Tuan-tuan ingat baca Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut. Lepas tu Ya Malik. Wahai Allah yang maha berkuasa. Jadi alhamdulillah dengan 3 teknik ni kita ada short course untuk menyuci hati kita. Nanti Allah yang hantar malaikat manage what we know. What we want actually. Our motive nak mutmainah kan. Nanti Allah susun. Tak jadi marah. Dugaan macam relax, cool. Itulah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Alright, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan, salah satu daripada caranya zikrullah. Nak mencuci hati ini, salah satu caranya ialah zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah banyak tadi disebutkan tentang Ya Allah 1000 kali. Lepas tu Ya Latif 1000 kali. Lepas tu tuan-tuan Ya Malik 1000 kali. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Boleh dibuat dan rasanya boleh dibuat. Dan tuan-tuan, okey, untuk membuat itu saya nak pergi pada Tuan Syekh. Untuk melakukan itu, boleh nak menyebut sampai 1000 kali. Katakanlah bulan Ramadan ni. Tak pernah, tapi solat bolehkah tiba-tiba dia zikir saja? Puasa pun dia puasa. Dia puasa setakat puasa itu saja puasa dia. Yang lain mata tak jaga. Daripada pagi sampai petang tengok televisyen. Daripada pagi sampai petang dengan gadget-gadgetnya. Dengan berbagai-bagai video gamenya. Tuan-tuan, bila saya mengadakan program ni daripada 18 hari bulan Mac sampai hari ini, ramai yang menulis kepada saya minta nasihatkan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, termasuk suami, termasuk isteri, yang terperangkap dengan video game, yang terperangkap dengan TV. TV pun hampir seluruh TV station. Inilah masanya drama yang terbaik. Inilah masanya filem yang terbaik. Inilah masanya tuan-tuan filem-filem yang suspense yang terbaik. Tuan-tuan dan puan. Jadi kita dalam suasana yang disebutkan tadi nak bergerak daripada amarah kepada mutmainnah. Cabarannya besar ni, cabaran. Tuan Syekh menghadapi cabaran, saya menghadapi cabaran. Dan disebutkan, kalau kita nak buat tu, makin kita nak buat, makin kita berusaha nak buat, makin kita hebat nak buat, makanya tuan-tuan, walaupun iblis tuan-tuan, dia belenggu. Tapi hati kita, tuan-tuan, hati kita yang busuk ni, hati kita lah yang letakkan satu cabaran demi cabaran, satu halangan demi satu halangan, satu halangan demi satu halangan. Macam mana nak keluar daripada halangan itu, wahai Tuan Syekhku. Sila Tuan Syekh. Memang Datuk, semua manusia ingin jadi orang yang hebat, orang yang baik. Bukan dia tidak tahu Datuk, tapi disebabkan punca kerana hati mereka yang keras mengakibatkan kepada timbul rasa malas nak beramal, malas nak beribadat. Bukan dia tak tahu fazilat. Siapa dia baca berita, siapa baca satu hari subhanallah wa bihamdi 100 kali, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Kita dengar, memang senang saja. Tapi kenapa kita berat untuk nak buat? Bukan kita tak tahu, tapi kerana dia tak, hati dia tak masuk ke dalam hati. Hati dia mungkin ada karat-karat, karat yang menutupi hati sehingga dia tak sampai.
Dia tak sampai. Akibatnya seperti kata Ibnu Athaillah, orang yang hati keras, hati yang tertutup kerana tak dapat menerima segala pengajaran, bila dia melakukan sesuatu kesilapan, dia tidak pernah merasa kesal atas kesilapan dia. Kalau dia buat salah, kalau dia buat dosa, tak pernah rasa nak menyesal. Bagi dia, biasa saja. Dan kalau dia misalnya terlewat melakukan ketaatan, dia tak pernah merasa sedih. Oh, aku sedih. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah satu hari terlewat melakukan sembahyang jemaah asar kerana dia sibuk menguruskan kebun kurma dia. Bila dia lepas sembahyang jemaah, sampai-sampai orang sembahyang dah, dia rasa dia dilewatkan oleh kerana sibuk dengan kebun dia wakafkan kebun dia kerana engkau menjadi punca aku terlepas. Dia rasa bersalah. Tapi hati kita keras, kita tak rasa apa. Jadi malas nak buat ibadat. Sama-sama kita berada dalam keadaan kawalan pergerakan. Tak ada pergi mana. Bulan puasa pula. Ini peluang untuk kita meningkatkan amal. Mata kita tak terlibat dosa-dosa mata. Dosa-dosa yang lain keluar di luar. Maka ini peluang kita menambahkan takwa kita. Kerana hati kita bulan ini perlu la'allakum tattaqun. Diisi dengan takwa. Apa mana takwa? Ali bagi definisi takwa. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Tuhan Rabbul Jalil. Mulai ini kita nak meningkatkan tahap rasa takut kepada Allah. Dengan maksana perintah Allah tinggal yang ditegak. Jadi, pertama takut kepada Tuhan. Kita rasa Allah sentiasa melihat kita. Bila kita tahu Allah melihat kita, rasa takut. Yang pertama. Seperti mana orang bertanya pada Hasan Basri. Macam mana dia boleh jadi seorang yang tu? Macam mana? Apa kaedah? Apa rahsia? Hasan Basri jawab 4 perkara. Pertama, aku tahu bahawa rezeki aku dijamin oleh Allah. Jadi aku rasa tenang. Aku tak gelut nak cari rezeki tengah-tengah sini. Pasal aku tahu. Bezanya orang tahu dengan orang tidak tahu. Apabila hatinya mengerti, sebab Nabi doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaum aku. Mereka tidak mengerti. Tak mau tahu. Bila hati mengerti bahawa rezeki Allah jamin, apa dosa susah hati? Tak pernah susah hati, dia jamin. Yang kedua, aku tahu bahawa orang lain tidak mampu melakukan amal untuk aku. Amal aku kena buat sendiri. Jadi aku sibukkan diri aku untuk melakukan amal-amal ketaatan. Apa aku tunggu? Orang lain tak boleh tolong aku. Pasal aku tahu. Yang ketiga, aku tahu Allah senantiasa melihat dan mengawasi pergerakan aku. Jadi aku malu kepada Allah jika Allah melihat aku sedang melakukan maksiat. Kerana aku tahu. Kita mau ni buat. Mungkin dalam masjid jadi baik. Kadang-kadang pergi masjid pun curi kasut juga. Dia tak ada rasa Allah nampak dia. Dia katakan aku tahu. Yang keempat, aku tahu bahawa kematian senantiasa menjenguk aku. Senantiasa memanggil aku kematian. Jadi, aku kena sediakan bekal itu untuk aku pergi menghadapi hari aku bertemu dengan Allah. Jadi, 4 perkara itu telah menjadikan Hasan Basri seorang yang zuhud, hati yang lunak, hatinya lembut, dia tidak akan terfikir pasal dunia ini. Maka dia menjadi orang yang baik. Maka dia jadi orang yang rajin melakukan ketaatan. Dia tahu, dia boleh buat fadilat ni. Amal ini. Contoh, siapa yang mahu jasad dia tidak dibakar oleh api neraka? Apa dia? Sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat zuhur dan ba'diyah 4 rakaat solat zuhur. Siapa boleh buat tu? Jadi jasad tak dibakar oleh api neraka. Bila kita bayangkan, aku tak rela aku dibakar oleh api neraka, aku tak tahan dengan api neraka, akan timbul kekuatan dalam diri kita. Desire tadi, kekuatan semangat mari. Aku sanggup buat 8 perkara sunat dan campur dengan zuhur 4-12. Waktu tengah hari, waktu yang letih, waktu yang kita mengantuk waktu tu. Tapi kenapa timbul kekuatan? Hatinya tu. Kerana masalah hati, dia boleh jadi kuat kerana dia tahan. Dia ingin bebas daripada kena dibakar oleh api neraka. Kita juga bulan Ramadan. Kita boleh buat amalan-amalan yang hebat. Kerana kita tahu fadilat melakukan ketaatan di bulan Ramadan digandakan pahala-pahala. Dengan siangnya kita puasa, malamnya kita qiyam. Bila kita melakukan semua ini dengan zikirlah, dengan baca Quran, sudah tentu hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang cintakan melakukan kebaikan-kebaikan. Jika tidak, kita carilah dunia banyak-banyak sekalipun, kita tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup kita.
Pernah saya katakan, ada orang rumah tinggi bertingkat-tingkat, kereta hitam berkilat-kilat, harta melimpah nak kira tak larat, wang kertas berlipat-lipat, isteri cantik lagi memikat, bukan satu tapi 4. Tapi sayangnya tak pernah solat. Puasa sebulan tak larat. Duit banyak tak pernah zakat. Pergi Mekah tak pernah sempat. Hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadat. Macam mana hidup nak berkat? Di dunia belum tentu selamat, apatah lagi di akhirat. Jadi dia tidak akan dapat. Hidup dia nampak tenang. Jiwanya kosong. Jiwanya tidak akan. Nafsu mutmainnah tidak sampai. Macam mana dia tak qalbun salim nak menghadapi Allah. Harap Datuk clear sikit Datuk. Okey. Dah okey. Tak apa. InsyaAllah kita berjumpa lain nanti. InsyaAllah kita clearkan betul-betul. Ini pasal masih lagi saya pun agaknya ada masalah. Saya fikir di tempat Tuan Syekh rasanya line ada masalah. Kalau pakai wifi ada masalah. Kalau pakai data pun dekat situ agaknya saya rasa ada masalah. Tapi tak apa. Saya boleh tangkap, orang lain pun saya rasa yakin. Saya dengar daripada para penonton, dia kata line tak clear Datuk. Sangkut-sangkut. Line tak clear, sangkut-sangkut. Yang lain tu pun ada sebut lagi ni. Sedap tapi tersangkut-sangkut. Sedap bait-bait dia kata. Sedap bait Tuan Syekh. Dia bait-bait. Dia boleh dengar bait-bait ni. Tapi dia kata sangkut. Dah clear dah. Amiwi dia kata dah clear. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Ustaz Nasar ni. Ustaz Haji Nasar ni. Ini okey. Sekarang ni kita dah bagikan tentang apa dia mati hati yang mati. Kita dah bagi gambaran rupa-rupa orang yang hatinya mati. Sampai tadi dia kata dia tanam mayat, balik dia tak semayang juga. Dia tanam mayat, balik tuan-tuan dan puan, dia tidak baik dengan anak isteri juga. Dia tanam mayat, balik dia menunggang dan menonggeng juga. Tuan-tuan maknanya hatinya memang keras. Tapi saya nak bagi tahu apa ni Tuan Nasar tentang hal ini baru-baru ni sebelum COVID ni, saya pergi ke 3 tempat. Di selatan, saya tak mau namakan negeri. Selatan, Pantai Timur dan juga di utara. 3 tempat ni entah macam mana. Bila saya bagikan ceramah kuliah maghrib, ada kadang-kadang kuliah subuh, kadang-kadang kuliah duha, dan kadang-kadang kuliah petang dan sebagainya. Kuliah maghrib, biasanya memang adalah kuliah maghrib. Okey, masa kita makan-makan tu, kebanyakan bercerita kepada saya. Ditunjuk. Masjid ni dia kata tengah-tengah taman. Masjid ni tengah-tengah taman. Yang paling rapat sekali dengan masjid ni, rumah yang paling rapat 50 meter. Tuan-tuan, 50 meter. Yang paling rapat 50 meter. Dia kata, masjid ni satu masjid di selatan. Masjid ni dia kata dah 17 tahun. 17 tahun. Orang yang 50 meter ni ada 4 rumah ni dia kata. Sekali pun tak pernah datang. Sekali pun tak pernah datang. Subuh tak pernah datang, Zuhur tak pernah datang, Asar tak pernah datang, Isyak tak pernah datang, Maghrib tak pernah datang, Isyak tak pernah datang. Dan dalam rumah tu ada seorang lagi, orang utara kata, dalam rumah tu ada pak mentua dia. Pak mentua dia pun masih sihat lagi, umur dalam 70-an masih sihat. Pak mentua pun umur 70 pun. Oleh kerana menantu tak pi, oleh kerana anak tak pi, agaknya walaupun 50 meter, pak mentua pun ambil keputusan tak pergi sama ke masjid. Jadi saya nak gambarkan tadi tentang orang yang macam kita, macam saya pun mungkin masuk golongan ini. Tapi insya-Allah doa kepada Allah Subhanahu Taala kita diberikan hidayah dan kita boleh keluar daripada di mana tempat yang kita patutnya berada. Tapi apa yang saya nak sebut? Orang macam ni kalau kita nak berjumpa dia, nak bagi sikit nasihat bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Kita kata macam mana nak mula? Bagi tahu dia, pak cik, abang, mula hari ini cara ini. Macam mana nak mula? Sila. Macam mana kita nak mulakan Ustaz? Terima kasih Datuk. Alhamdulillah pengurusi majlis. Itu soalan-soalan orang buat gush tu. Dia jadi sebenarnya teknik dakwah ni kita dah pergi ke satu tadi tentang nafsu, kedua tentang cara nak cuci, clear dengan zikir, yang ketiga sedang pergi ke satu step 3 iaitu dakwah. What is the strategies of the dakwah we want to do? Maksudnya kita ada sasaran, this is a market. Ini adalah market kita sebenarnya. Rasulullah diturunkan untuk memberi dakwah dan memberi peringatan manusia kepada supaya ini dapat hidayah Allah. Sebab hidayah Allah ni sangat mahal, tuan-tuan. Dia manusia ni kalau Allah Taala dah tutup hati dia, hanya Allah je lah yang buka. Itu masalah dalam neraka tu banyak manusia dengan jin.
Dalam surah Waqiah Allah ada sebut tentang kehidupan manusia yang kehidupan neraka dipenuhi oleh manusia. Dan sedikit wasullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit yang masuk syurga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dengan Allah Taala turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi, sebelum Nabi Musa, ada Nabi Nuh, semua ni tujuannya adalah misi dakwah. Sebenarnya wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kun fa'anzir. Maksudnya bangkitlah. Jadi sebenarnya orang yang belum dapat hidayah, bagi orang yang pendakwah, dia mesti ada satu strategi, marketing strategi, how we can approach this market. Bagi orang yang nak syurga Allah, Allah Ta'ala bagikan market, iaitu manusia-manusia yang tak dapat hidayah untuk pergi ke masjid contohnya. Jadi apa strategi Rasulullah untuk membuatkan Allah Ta'ala buka hati si seorang ini ataupun 10 orang ini dalam taman tu. Jadi dengan dakwah. Bagaimana Rasulullah dakwah? Pertama sekali Rasulullah akan catat nama. Rasulullah akan catat nama siapa nama orang ni. Kemudian dia berdoa pada Allah bangun malam. Kemudian dia akan approach. Kalau kita tengok jemaah tabligh ke, dia akan approach petang. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Demi waktu asar. Dan mereka pergi waktu asar, kemudian jumpa ziarah. Jadi teknik dia untuk melembutkan hati yang keras ni, sebab setan yang membuat najis sebenarnya adalah hati dia ni, sehingga dia tak nampak, dia buta mata hati. Kalau Allah dah patri tu memang susah nak buka. Cuma cara dia, tugas kita nak masuk syurga. Kita yang nak masuk syurga, apa kita kena buat supaya kita dapat mutmainah tadi adalah mengajak seberapa ramai orang, invite bawa kepada Allah dengan dakwah ini. Dakwah dengan kasih sayang. Allah sayang kita, Allah suka kita, Allah selalu tolong kita, Allah tak pernah benci kita. Dengan bahasa-bahasa Al-Latif. Teknik yang kedua yang kita pakai alif lam mim tadi, lepas kita zikir, kita latifun. Jiwa kita lembut, energi kita lembut dengan selawat, kemudian kita sampaikan dengan lembut. Sekeras mana pun batu, bila letaknya air, pasti dia akan lopak juga. Jadi kita kena approach dia, ziarah orang ni, apa khabar tuan, tuan sihat. Setakat orang Melayu kan. Hati orang Melayu dengan hati Arab Abu Jahal, Abu Lahab. Lain tuan-tuan. Hati orang Melayu ni Allah. Sebab tu banyak pendatang dalam Malaysia ni. Sebab hati Melayu ni lembut. Jadi kita approach orang ni, apa khabar, sihat, bawa makanan sikit, ziarah. Yang kedua, dia terfikir. Memula. Yang ketiga, dia tersentuh. Kemudian kita ziarah. Kedua, kita cakap baik-baik, layan dia, kita ikram muslimin dia kan. Kemudian kita bawa dia. Bagaimana ni, saya nak cerita sikit lah contoh bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana dia telah berdoa, ya Allah kau pilihlah salah seorang ini, sama ada Abu Jahal ataupun Sayyidina Umar. Kan? Allah pilih Sayyidina Umar. Tapi bagaimana Sayyidina Umar mendapat hidayah tu dengan peristiwa tamparan tadi. Dia menampar adiknya. Dan dia dengar bacaan Quran oleh adiknya. Dengan sebab itulah, kenapa dapat macam itu? Sebab Nabi Muhammad cakap, ya Allah, ada dua orang sangat keras kepala dalam dekat Mekah ni. Aku mohon dekat engkau, ya Allah, kau bukalah hati dia. Dengan lembut, cakap dengan Allah. Dengan latif, ya Allah, kau bukakanlah. Sama ada berapa orang? Kita sebut nama. Kalau kita nak buat, kalau dulu saya buat multi level lah kan, kita kena senaraikan siapa, macam mana kita nak pergi, buat appointment, dan kita approach. Dan dalam bisnes Allah Ta'ala ni bisnes Allah Ta'ala, kita boleh cakapkan how we can approach our client. Allah Ta'ala hanya pandang seberapa ramai orang yang kita telah bawa dia kepada Allah, dan itulah kita punya ganjaran. Inilah cara paling mudah yang Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi Muhammad, ajak kepada semua sahabat buat kerja dakwah ini. Bukan dakwah yang biasa-biasa, dakwah luar biasa, sehingga manusia dapat hidayah, dapat la ilaha illallah, sehingga 3 suku dunia, 3 daripada 4 benua ni Islam. Jadi teknik dia, kita tu kena jadi bateri. Kita kena jadi bateri tuan-tuan. Kita kena jadi bateri lampu picit. Bateri lampu picit tu, dan kita masukkan dia dalam lampu picit, dan kita gunakan cahaya itu untuk menunjuk jalan. Kalau kita pun tak pernah ready untuk jadi bateri, bagaimana kita nak jadi lampu picit untuk menyuluh?
Kalau kita tak pernah jadi lampu picit, nak menyuluh pun tak nak, bagaimana kita nak nampak jalan untuk dapat Allah ni? Nafsu mutmainah, nafsu kamilah ni. Dan kalau kita tak pernah menyuluh pun, macam mana tuan-tuan kita nak jumpa Allah, nak dapat rahmat Allah? Ini yang saya sedih. Teknik kita kena tubuhkan nanti, Datuk. Kita kena tubuhkan Institute of dakwah ni. Maksudnya dakwah approaching. Saya alhamdulillah, saya dengan cara ini saya dapat Islamkan ramailah, alhamdulillah. Dekat-dekat 10 orang juga saya gunakan. Sama ada Sami, sama ada Chinese, sama ada Kristian. Saya dakwah mereka dengan cara ikram muslimin, ajak bawa pergi makan, belikan dia pakaian, bagi duit. Terus saya bawa pergi masjid. Terus saya Islamkan, cash. Ada yang depan dewan orang ramai, saya terus syahadahkan, straight the point. Sebab mereka lembut dah. Mereka ada cita-cita dengan COVID-19 ni tuan-tuan. Saya nak cerita sikit, apakah hikmah COVID-19? COVID-19 ni sebenarnya dia macam sebuah kilang. Dunia ni macam sebuah kilang. Allah ada banyak kilang, ada banyak alam, ada banyak dunia, ada banyak kejadian Allah. Dunia ni kilang sebenarnya. Tengok kilang macam kedai mamak, 24 jam, 20 tahun, tak berhenti-berhenti. Jadi Allah shut down kan kilang. Shut down kan, buat satu virus dengan satu dunia shut down. Jadi alam ozon jadi clear balik. Alam ozon jadi clear, kilang tak buka, toksik tak keluar, environment terjaga, kereta tak keluar. Cuma satu je, minyak jatuh harga. Minyak jatuh harga. Tetapi environment, pollution okey, air okey. Orang pun dapat masa untuk bersama keluarga di rumah. Patutnya masyarakat bila dah ada masa ni, gunakanlah. Tapi sebab kita tidak beritahu bagaimana nak urus masa ni. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak approach orang, senang saja. Bagi saya, yang saya guna sampai saya alhamdulillah boleh Islamkan, alhamdulillah beberapa orang, Cina, India, Sami, Tokong ke apa semua, dengan cara saya ikram muslimin. Saya apa khabar? Dia ada 3 formula tuan-tuan. Salam, ikram, ta'am, karam. 4 saja. Mula bagi salam, senyum-senyum. Lepas tu, ikram lah. Apa khabar? Sehat, urut-urut sikit kan? Salam, ikram. Lepas tu bagi dia ta'am. Bagi dia makan lah. Buatkan makanan. Nampak kita kasih sayang. Kita kena show dia. Kasih sayang. Sekali tak jalan. 2 kali tak jalan. Yang keempat, dia pasti karamnya. Kita tu syahadahkan. Straight the point. Jadi, untuk approach orang macam ini, sebenarnya dia tidak dapat kasih sayang. Bukan dia tak dapat pergi masjid sebenarnya. Memang dia keras hati. Sebab dia dah noda dia dah kotor. Minyak hitam tak pernah tukar tuan-tuan. Noda sejak muda, dengan nonggangnya, dengan hisapnya, dengan macam-macam maksiat yang dia bawa, bertompok-tompok, orang Negeri Sembilan kata bertengkek-tengkek dosa tu, sampai minyak hitam berkeladak, tak boleh nak buang. Style metodologi dia, jadi kita kena cuci. Jadi kita ni sebenarnya, kita ni, semua orang yang nak jumpa Allah, semua orang yang nak qalbun salim, semua orang yang nak masuk syurga, dia kena buat 3 ni. Salam, ikram, ta'am, dakwah. Kita kena jadi lampu picit bagi alam. Bagaimana Allah Ta'ala buat lampu matahari. Matahari tu ibarat lampu bagi dunia. Lampu terang. Malam tu lampu neon. Kita kena jadi matahari dan lampu bulan. Kita kena jadi lampu picit. Cara untuk jadi lampu picit mudah saja. Kita kena energize bateri kita. Kita ni, tubuh kita satu bateri. Bateri 3A tu, every day, every ready. Jadi kita kena charge dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Nak guna untuk apa bateri kita ni? Untuk menyuluh. Google Map kita punya maps. Jadi bateri kena zikir, kena pump, charge 100%, kemudian kita kena keluar. Kita kena keluar khuruj. Kita kena keluar jumpa orang. Bagaimana semua Nabi Musa jumpa Firaun. Dia keluar. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Dia keluar dakwah. Dan Nabi Muhammad dia keluar dengan Quraisy. Dia bertempur dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Muttalib, semua ni. Sehingga bagaimana Rasulullah diceritakan dia pergi Mekah tengah sembahyang, orang letak perut unta di atas kepala dia. Bagaimana tuan-tuan kalau kita kena letak perut unta yang berbau tu kepala. Lepas tu dia orang ketahukan kita. Saya rasa kalau level saya lah, saya balik kampung terus. Relax terus. Jadi Rasulullah, kenapa dia boleh teguh? Sebab lampu picit dia kuat. Kedua, motif dia. Niat dia tu terlampau. Niat nak jumpa Allah. Kalau Datuk Hasan Ali lah, betul cakap tadi nak jadi mutmainah. Okey, tu yang saya tengok Datuk Hasan Ali. Daripada dulu sampai sekarang, tak berhenti. Saya tengok dia tidak berhenti, umur 73 lebih kurang. Tidak berhenti berdakwah sejak tahun umur saya 19 tahun. 17 tahun umur saya.
sampai umur saya 45, Datuk Hassan Ali terus proceed. Sebab apa dia jadi gini? Kerana dia ada cita-cita nak bertemu dengan Allah. Dia test ini, dia cuba ini. Dan musim PKP pun dia cuba juga dengan try dakwah cara yang termampu. Jadi alhamdulillah dengan idea yang Allah Taala bagi, maka kita kena jadi bateri. Pertama, kita kena charge dulu bateri kita. Kemudian kita kena jumpa orang, pujuk dia. Bukan pujuk-pujuk lain ni, pujuk ikram cara Rasulullah. Jangan buat selain daripada metod Rasulullah. Tak boleh, tak jadi. Okey. Okey. Masya-Allah. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan itu yang dijelaskan kepada kita. Metod dia metod keinsanan, metod dia metod kerobanian, metod dia metod kita rasa empathy. Kita letak diri kita kepada keadaan dia. Dan saya dengar daripada ulama dan bacaan-bacaan yang kita tengok. Kita ni, kita tak setuju dengan perbuatannya, tapi kita sayang dengan manusianya. Kita tak setuju dengan dia tak datang masjid, kita tak setuju. Dia tak cari ilmu, kita tak setuju. Dia tak jawab salat, kita tak setuju. Dia bergaduh dengan isteri dia, kita tak setuju. Tuan-tuan dan puan, dia menolak Islam, kita tak setuju. Tapi manusianya, manusiawinya, jangan kita tidak setuju. Itu yang kita nak dakwahkan manusiawi ni, itulah insya-Allah. Jadi saya nak pergi kepada Pak Syekh. Mungkin ini yang terakhir, pusingan yang terakhir. Kita ambil tipikal keluarga lah Pak Syekh. Keluarga. Keluarga, mak, ayah, ada 5 orang anak. Mak, ayah, 5 orang anak. Duduk di satu taman. Taman pun alhamdulillah katakanlah masjidnya biasa-biasa, kalau dalam keadaan biasa adalah dalam 30-40 orang. Maghrib, Isyak dan sebagainya. Dan keluarga ni tadi hidup, tadi suami, isteri dan 5 orang anak dalam keadaan begitu. Dia nampak tuan-tuan, walaupun dia tak pergi masjid, dia tak pergi surau, dia tak baca buku, dia tak baca kitab, tak baca Quran, tak berkawan dengan ulama, tak berkawan dengan tuan imam. Tapi dia kata, inilah kehidupan dia, aku sempurna dah ni. Apa yang aku nak ada, aku nak makan ada, aku nak minum ada, aku nak pergi office ada, kenderaan ada, aku cukup segala-galanya. Kenapa aku mesti pergi satu benda yang lain yang menyebabkan aku rasa risau? Kalau aku tak mampu buat, aku risau. Kenapa aku kena pergi pada satu level lagi? Aku dikatakan lawamah lah. Kalau dikatakan aku amarah lah. Tapi amarah aku masih hidup. Amarah aku senang. Amarah aku selesa. Amarah kereta aku besar. Tapi aku amarah. Jadi ada manusia-manusia yang seperti itu. Akhirnya, oleh kerana dia bapa, maka dia tidak buatkan satu ruang untuk berubah. Oleh kerana dia mak, deputy kepada bapa dia, dia tidak buka ruang kepada perubahan. Akhirnya bertingkat-tingkat. Bapa tak berubah, anak tak berubah, cucu tak berubah, cicit tak berubah. Duduk 50 meter daripada surau, daripada masjid, sampai cucu cicit pun tidak akan pergi ke masjid. So saudara, sekali-sekali pendakwah datang. Sekali pendakwah datang. Ialah datang pendakwah, datang ke rumah. Ya, okey. Saya datang. Saya datang, okey, tapi tak pernah datang pun. Tuan-tuan dan puan. Jadi inilah orang yang macam ini. Orang yang macam ni, saya rasa bilangannya ramai. Dalam pengalaman saya hidup ni, bilangannya ramai. Mungkin antara adik-beradik kita, mungkin antara saudara kita dan sebagainya. Macam mana kita nak approach orang yang macam ni, Tuan Syekh? Ini yang akhir sekali, insya-Allah. Sila Tuan Syekh. Baik, so kita nak tutupkanlah bahasa kita. Jadi kita kembalilah kepada apa yang kita bicarakan dari mula tadi, iaitu tentang hati yang keras. Ini nak bicara dia nanti. Bicara sampai hingga Allah Taala jelaskan kepada kita dalam surah Al-Waqiah tentang Ashabus Shimal. Siapakah Ashabus Shimal? Dia sebutlah kali, innahum kanu qabla dhalika muttaqin. Mereka itu golongan yang dulu di dunia dulu, mereka jadi golongan yang hanya fikir hidup nak seronok, poya-poya, sukaria, cendaloka. Hidup mereka macam tu. Dia tak fikir untuk nak agama. Jiwa mereka begitu. Wa kanu yusiruna 'ala al-hinsil 'azim. Mereka buat dosa besar, tapi mereka tak rasa bersalah benda tu. Rasa bangga, aku minum, aku tak golongan kolak ni, aku golongan yang kelas apa semua kan. Mereka bangga. Kemudian tengok mereka ni golongan yang tidak percaya tentang hidup setelah mati. Yaqulu aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lama usul. Kita lepas mati jadi tulang belalang hancur kabut, bukan nak dibangkitkan lagi, tak ada pembalasan.
Jadi mereka tak percaya itu semua. Inilah kata dalam hati mereka ya, dah bertingkat-tingkat lah karat. Sebab tu Nabi pernah kata kat sahabat, hati manusia seperti besi yang boleh berkarat macam besi. Jadi sahabat tanya, macam mana nak bagi hilang karat tu? Nak bersih karat? Zikirlah. Zikir pada Allah. Jadi kalau zikir kepada Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingati aku, baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya akan sempit. Tidak tenang, tidak bahagia. Tapi kita katakan jadi dia aku bahagia. Aku bahagia. Kita nampak pada zahirnya dia bahagia, tapi sebenarnya mereka tidak bahagia. Hidup mereka tak tenang. Ada orang rumah berjuta-juta, dalam rumah macam-macam kereta. Ada Proton, Mercedes, Toyota, Sonata. Isteri cantik lagi jelita, bersalut bara batu-batu permata. Muka selalu terpampang dalam berita. Mana orang pakai kereta, disebut namanya merata-rata, namun hidupnya dalam derita. Sebenarnya dalam derita. Sama-sama dalam keadaan orang yang di dalam keadaan PKP ni. Mereka dah jadi boring, tak tahu nak buat apa. Dah tak boleh pergi mana. Banyak yang sakit jiwa. Tapi kita yang ada iman, kita tak bimbang. Kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh berzikir, kita boleh macam-macam kita boleh buat. Pasal satu hari kita isikan amalan macam-macam. Pasal kita mengerti, kita faham. Satu hari kita nak mati, kita perlu membawa amal yang sebanyak-banyaknya. Jadi mereka tidak. Tak ada kesan. Sebab itulah kita kata kembali pada tadi. Hati manusia ni, dalam Quran Tuhan sebut 3 benda. Satu sebut ron, satu sebut tubi'ah, satu disebut khatama. Ron ini berkarat. Dia mula berkarat hati kita. Dia ada bintik-bintik hitam. Kalau kita tak cuci, bintik-bintik itu akan penuhlah hati kita. Lepas tu tingkat tubi'ah. Dia ditutup. Dia disalut dengan ditutup. Ditutup tu boleh tahan, tapi khatama seal terus. Maka susah buat apalah. Mereka kata tadi. Sebab tu kita berdoa mereka pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang boleh mengubah hati mereka. Sebab iman mereka dah makin putus. Sebab tu Tuhan kata, waman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa beriman dengan Allah, Allah beri hidayah pada hatinya. Iman menjadi syarat. Kalau iman dah tak ada langsung, iman tak dicerna, iman tak digilap, maka bagaimana bateri yang tadi, bateri sudah terlalu lemah, maka sebarang bateri tak. Jadi hanya zikirlah menjadi air yang dapat menyuburkan kita, menjadi bercahaya bagi hati tadi tu. Minta pada Allah Ta'ala, mungkin minta hati yang baru. Ada seorang sahabat pergi jumpa Nabi, jiwa dia tak pernah tenang walaupun buat macam-macam. Dia kata pergi 3 tempat. Pertama, kau baca Quran. Baca Quran tak tenang, pergi tempat majlis ilmu. Orang duk belajar, duduk di situ. Tak juga bangun tengah malam tepi, tengah malam, nadah kat Allah Ta'ala, mohon hati yang baru. Hati ni bukan hati kau lagi. Buka hati dia. Mungkin hati yang baru dapat mengesahkan kau. Hati kau dah bukan kerah, mati terus. Kita kerah, kita cakapnya, kita taruh apa jenama liquid pun dah tak ada ketat. Lepas tu kita terus mencuba macam Nabi Muhammad dengan pak saudara dia sendiri pun akhirnya dia sudah dapat Islamkan pak saudara. Kita katakan, tapi kita menyampaikan saja. Dakwah adalah mengajak, bukan mengejek. Mengajak bukan mengejek. Jadi kita kata mengejek. Kita mengajak bukan mengejek. Kita kena jadi seorang yang menyumbang, bukan menyombong. Kalau menyombong, bahaya. Menyumbang. Kita sumbangkan tenaga masa kita. Nabi pernah dakwah satu orang Abu Jahal 40 kali lebih. Nabi pergi rumah dia waktu panas, tak jadi. Pergi waktu siang, pergi waktu malam, pergi waktu pagi. Kok berubahnya cuaca, ubahlah hati dia. Tapi gagal juga. Nabi cuba berkali-kali. Maknanya kita berusaha saja, hasilnya Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi doalah kepada Allah Ta'ala, minta Allah berkata. InsyaAllah. Okey. Hari ini, moga-moga ada kata hati. Terima kasih. Apa ni Ustaz Nasar, dalam masa 1 minit yang terakhir, 1 minit yang terakhir. Apa yang nak tinggalkan pesan kepada para penonton yang sedang menonton walaupun ada sedikit teknikal gangguan dan sebagainya, tapi dapat berjalan dengan baik. Kita nak dengar sikit 1 minit, 1 minit setengah daripada Ustaz.
Ustaz Nasar. Apa yang nak dipesan yang terakhir untuk kita untuk menjadikan hati ni qalbun salim tu, hati yang sejahtera, hati yang aman, hati yang damai. Sila. Oh, 1 minit saja. Alhamdulillah tuan-tuan dia bagi kesimpulan kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini. 1 minit. Saya beri satu ayat lah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, antalah, kaulah maksud hidupku sebenarnya. Wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Keredoanmu, kesukaan kau menjadi matlamat aku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini, berikanlah aku muhabbataka, kasih sayang, wa ma'rifataka, dan ma'rifat, arif, kenal, cinta dengan kau. Inilah yang sebenarnya Tuhan jadikan kita masuk ke dunia yang penuh dengan durja nastapa ni, longkang dunia ni, nak kembali balik kepada Allah dengan hati yang qalbun salim. Ilahi, ingat tuan-tuan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Ada lagi satu. Lihat pada diri. Lihat pada diri. Jangan lihat pada kiri, syaitan. Lihat pada rasa. Lahir sudah apa jiwa. Bertemu kita satu masa di syurga. Jadi tuan-tuan, Allah dan syurga matlamat kita. Carilah selama antara kita kat dunia ni. Bisneslah dengan Allah. Buatlah bisnes Allah. Pasti tidak rugi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Betul, terima kasih. Tuan-tuan dan puan, kita membincangkan satu tajuk. Tajuk ini mengenai semua orang. Katakanlah ada manusia macam Nabi Muhammad SAW, tak ada dosa langsung. Hati bersih, mergelit. Hati bersih, mergelit. Tapi tuan-tuan, manusia yang sama itu dikelilingi syaitan, ada iblis dan sebagainya. Hati yang sama itu tuan-tuan, daripada mutmainnah tuan-tuan, dia boleh turun ke bawah tuan-tuan dan puan. Kerana hati manusia ni, jiwa manusia ni, iman manusia ni, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak menyebutkan, janganlah waktu turun itu nanti, malaikat ambil nyawa kita tuan-tuan. Kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman yang paling lemah. Kita nak bertemu dengan Allah dalam iman yang paling tinggi tuan-tuan, graf yang paling tinggi. Yang kedua tuan-tuan dan puan, ini bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni dalam suasana COVID-19. Bulan Ramadan dalam suasana PKP. Dalam kita punya program-program yang lain selama dekat 50 hari ni. Tak ada saya punya sesi yang macam ini tuan-tuan, yang tidak menyentuh perlunya kita mengambil seluruh apa yang ada dalam COVID-19 ini, PKP ini, ambillah saatnya, minitnya, harinya, bulannya, ambil seluruhnya untuk memperbaiki, untuk mengislah diri kita menjadi muslim yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi muttaqin yang lebih baik, dan menjadi mereka yang diberikan ihsan, muhsinin yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, yang ketiga apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, tentang pembinaan hati yang sebagai kita bincangkan. 1 jam kita bincang pembinaan hati. Tuan-tuan, hati ni kecil. Kita tak tahu di mana hati ni sebenarnya tuan-tuan. Di mana hati ni? Nak katakan hati itu jantung, tidak juga tuan-tuan. Nak dikatakan hati itu letak di perut ni, tidak juga. Tapi ada hati. Ada hati. Inilah specialnya. Dengan kita tak tahu di mana kedudukan hati, tapi hati itu ada. Macam roh. Di mana roh? Roh itu ada tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang nak disebutkan tuan-tuan? Bina hati, bina hati, bina hati, bina hati. Macam mana bina hati tuan-tuan? Daripada kita umur 2 bulan. Bukan 2 bulan, 2 jam. Umur 2 jam tuan-tuan. Nurse dah cuci kita, dah mandikan bayi itu yang kecil tu. Tuan-tuan, dah dimandikan, dibedakkan, dibedungkan, diserahkan kepada pak cik, diserahkan kepada bapak dia, diserahkan kepada tok wan dia. Sila tok wan, sila pak cik, lakukan. Apa yang dilakukan tuan-tuan puan? 7 perkataan, inilah dia punya, inilah perkataan yang dibekalkan kepada anak umur 2 jam agar dia hidup dan terus hidup dan mati dengan perkataan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Inilah tuan-tuan. Cerakinlah, buatlah, kajilah. Dia tak lari daripada itu tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dengar, hari-hari tuan-tuan dengar. Subuh nanti saat ni nak iftar, nak buka puasa, dengar laungan itu. Saat ni dekat maghrib,
dengar dengar isyak, dengar lautan itu, dengar laungan itu. Subuh pula dengar lagi laungan itu. Tuan-tuan, zuhur dengar lagi laungan itu. Asar dengar lagi. Maghrib dengar lagi. Tuan-tuan, kita bayangkan yang 50 meter tu, tak datang juga tuan-tuan. Kita kena doa seluruh penduduk, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kita kena usahakan kuasa memberi hidayah, absolut kuasa itu, mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada sahabat-sahabat saya yang saya raikan, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, terutama Tuan Syekh yang saya dah kenal 30 tahun, tuan-tuan. 30 tahun. Kita dah berforum, saya tak tahu berapa puluh kali kita sudah berforum, tuan-tuan. Saya suka tuan-tuan dia punya bait-bait, tuan-tuan tengok dia. Bait-bait itu impromptu, tuan-tuan. Kalau ujungnya it, semuanya it. Kalau ujungnya m. Tuan-tuan, impromptu, tuan-tuan. Dia punya proses otak dia, impromptu. Inilah kehebatan Tuan Syekh, tuan-tuan. Dan bait-bait itu menjurus kepada tema apa yang kita bincangkan. Bukan di luar daripada tema itu. Sementara Al-Fadhil Ustaz Haji Nasar, tuan-tuan dan puan, baru saja perkenalan saya dengan beliau. Tapi saya tengok dalam saya berhubung dengan beliau tu, nampak perkataan-perkataan tasawuf. Nampak jiwa-jiwa tasawuf. Sebab itu saya mencadangkan bagaimana kita dapat menyertai program ini, insya-Allah. Nampak tuan-tuan, alirannya aliran tasawuf. Alirannya aliran hati. Alirannya aliran menyuci hati. Jadi padukan dengan Tuan Syekh, dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nasar ini, masya-Allah tuan-tuan dan puan, walaupun audio tak berapa baik, tapi yang akhir tadi bila Pak Syekh dekatkan mic tu, nampaknya yang tadi nampak baik. Nanti saya dengar semuanya sekali. Tapi lah agaknya dah pusingan yang terakhir. Tapi tak apa. Yang akan datang Tuan Syekh akan berjumpa lagi dengan kita, tuan-tuan dan puan. Begitu juga Tuan Haji Nasar, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan kita kekuatan. Ada banyak sesi lagi. Kita jumpa lagi, tuan-tuan. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa malam ni, tuan-tuan. Malam ini jangan lupa, tuan-tuan, insya-Allah pukul 10 hingga pukul 11, siapa yang kita nak jumpa? Kita nak jumpa Ustazah Isfariah bersama dengan Tuan Zaid Hashim, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita nak jumpa. Cerita tentang anak, cerita tentang keluarga, cerita tentang macam mana kita nak bangun. Dalam itu pun, daripada kecil-kecil kita nak cerita macam mana membersih hati, macam mana kita nak meluruskan jiwa, macam mana kita nak meluruskan perasaan, macam mana kita nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak daripada awal-awal lagi kita letakkan dia punya asas-asasnya, insya-Allah. Jangan lupa pukul 10 hingga pukul 11 pada malam ini. Terima kasih lagi kepada ahli panel kita yang berbahagia, Tuan Syekh, dan terima kasih kepada Ustaz Haji Nasar. Pada perempuan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kekuatan. Alhamdulillah, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Salam husnul khatimah.